Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah mengingat kasih setia Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，我们今天早上的主题是纪念上帝的慈爱与信实。 Mari kita membuka Alkitab kita kitab Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. 我们来翻开我们的圣经，记载在耶利米哀歌3章21到25节。 Ya, kita bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 我想起这事，心里就有指望。我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。每早晨这都是新的，你的诚实极其广大。我心里说，耶和华是我的份，因此我要仰望他。凡等候耶和华，心里寻求他的，耶和华必施恩给他。 Pada zaman Nazi Hitler, 在希特勒统治，就是纳粹的时期， ada seorang pendeta yang bernama Dietrich Bonhoeffer. 有一位牧师名叫潘霍华。 Oleh karena dia menentang setiap keputusan yang dilakukan oleh Nazi Hitler, 因为他反对所有希特勒所拿的决定， dia dihukum penjara dan juga dihukum mati. 他被抓入监狱，甚至被判死刑。 Selama di dalam penjara dia menuliskan surat-surat yang luar biasa. 在监狱里，他写下了许多很感人的书信。 Pada tanggal 18 Desember 1943, 在1943年12月18日， di tengah-tengah sel yang dingin dan gelap dia menulis, 在黑暗又冰冷的牢房，他写下。 Saya percaya bahwa Tuhan dapat dan akan mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu. 我相信上帝能够，也必定会使万事互相效力， Bahkan dari kejahatan yang terbesar sekalipun. 甚至连从最大的事也是如此。 Untuk itu ia membutuhkan orang-orang yang membiarkan segala sesuatu terjadi demi kebaikannya. 因此呢，他需要那些愿意让一切事情都发生，成为他美善旨意的工具人。 Bonhoeffer ketika menuliskan tulisan ini dia berada di dalam penjara dan menanti hukuman mati. 潘霍华写下这句话的时候，他正在牢里面，正在等待被处决。 Dia tidak tahu kapan dia akan dieksekusi. 他不晓得他什么时候会被处死， Namun dia tetap percaya kepada hati Tuhan, kebaikan Tuhan. 但是他仍然相信上帝的心，上帝的良善。 Sekalipun kadangkala dia tidak mengerti maksud tangan Tuhan, maksud jalan Tuhan. 虽然有时候他无法理解上帝的手和上帝道路的旨意， Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 上帝所爱的弟兄姐妹， kita di tengah-tengah penderitaan yang jauh lebih ringan dari Bonhoeffer. 我们所经历的苦难远比潘霍华所经历的更轻， Tetapi seringkali kita kehilangan pengharapan. 但是很多时候我们都失去了盼望。 Kita mudah sekali berputus asa ketika doa kita tidak dijawab. 当我们的祷告没有蒙应允的时候，我们很容易灰心。 Kita mudah saja mengeluh ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. 当环境不如我们所愿的时候，我们就很容易埋怨。 Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi akan menuntun kehidupan kita.
但是刚才我们所读的经文将带领我们的生命。 Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat mendalam. 先知耶利米教导我们非常深奥的一件事。 Saat itu Yerusalem sudah hancur. 当时耶路撒冷已经被毁灭， Air mata belum kering. 而他的眼泪还未干。 Namun Nabi Yeremia berkata, 但是耶利米先知说， Tuhan adalah bagianku. 耶和华是我的份， Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. 凡等候他的人，耶和华必施恩给他。 Numpang tanya kenapa Yeremia bisa mengatakan kalimat demikian. 请问先知耶利米为什么会说这样的话呢？ Ini memberikan kepada kita sebuah rahasia rohani. 这告诉我们一个属灵奥秘： Iman sejati tidak bergantung pada apa yang kita lihat, 真正的信心不取决于我们眼见， tetapi kepada siapa kita percaya. 但是取决于我们所信的是谁。 Kita akan bersama-sama merenungkan 3 kebenaran yang mengubah hidup kita. 我们将一起来看3个将改变我们生命的真理。 Ketika kita bisa mengingat kasih Tuhan, 当我们能够纪念上帝的慈爱， ketika kita bisa mengingat kasih setia Tuhan di dalam segala keadaan, 当我们能够纪念上帝的信实在任何环境里， maka akan memulihkan pengharapan kita. 那么会让我们重新得到盼望。 Ketika kita bisa mengingat kasih setia Tuhan, 当我们能够纪念上帝的慈爱与 akan 信实， meneguhkan iman kita. 能使我们的信心坚固 Ketika。kita mengingat kasih setia daripada Tuhan, 当我们纪念上帝的慈爱与信实， akan mendorong kita mencari kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang bagaimanapun juga. 会使我们在任何环境中都寻求上帝美善的旨意。 Oleh sebab itu marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. 所以，让我们每个人都敞开我们的心扉来聆听上帝的话语。 Poin yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan memulihkan pengharapan. 第一点提醒我们，纪念上帝的慈爱与信实能够恢复盼望。 Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. 耶利米说：“我想起之事，心里就有指望。” Kata tetapi di sana menunjukkan kepada ada sebuah titik balik dari ayat sebelumnya. 然而这句话呢，代表从前一节有一个转折点。 Pada saat itu penderitaan yang dialami sungguh luar biasa. 当时耶利米所经历的痛苦是非常大、非常难的， Ada kepahitan, 有苦毒， ada kesesakan, 有患难， ada kegelapan yang menyelimuti. 有笼罩他的黑暗。 Secara manusiawi sepertinya tidak ada harapan lagi. 从人类的角度来看，似乎没有希望。 Namun Yeremia berkata justru di dalam hal inilah yang kuperhatikan. 但是耶利米却说：“我想起这事，心里就有指望。” Jadi Bapak Ibu Saudara yang diperhatikan oleh Yeremia pada waktu itu bukanlah keadaan yang baik. 所以耶利米当时所观察的不是他美好的环境， Apakah apa yang diperhatikan oleh Yeremia bukan masalah yang sudah selesai. 他所专注的不是已被解决的问题， Tetapi yang diperhatikan oleh Yeremia adalah memperhatikan karakter daripada Allah. 但是他所专注的是上帝的品格， Karakter tentang kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. 就是上帝的慈爱是永不止息的， Rahmatnya yang tidak pernah habis. 然后他的怜悯也永不断绝， Kesetiaannya yang selalu baru tiap pagi. 他的信实每天早晨都是新的。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kebenaran yang mengubah hidup. 弟兄姐妹，这就是改变生命的一个真理。 Pengharapan tidak lahir karena situasi sudah berubah. 盼望不是因为环境已经改变而产生， Pengharapan lahir ketika kita mengingat siapa Tuhan yang kita sembah. 盼望乃是因为我们重新回想起上帝是谁而产生。 Ada seorang teolog yang berkata, saat kita tidak mengerti jalan Tuhan, tetaplah percaya kepada hati Tuhan.
有一位神学家曾经说过，当我们不明白上帝作为的时候，我们仍然要相信上帝的心。 Kadangkala kita menganggap jalan yang Tuhan berikan bagi kita gelap adanya. 有时候我们觉得上帝给我们的路很黑暗， Tetapi kita harus ingat hati Tuhan tetap baik. 但是我们必须要记得，上帝的心依然是良善的。 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 他的慈爱永不止息，他的怜悯永不断绝。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini diibaratkan air sungai yang terus mengalir dan tidak pernah kering. 这就好像永远不断涌流的河水一样， Ini sama seperti mata air yang terus memancar, membual keluar. 就好像永远发光的太阳一样。 Numpang tanya, 请问， mengapa Tuhan tetap setia? 为什么上帝始终是信实的呢？ Ini sama seperti pertanyaan, 这就好像在问， mengapa es rasanya dingin? 为什么冰是冷的呢？ Kenapa api rasanya panas? 为什么火是热的呢？ Bagaimana kita jawab? 我们该如何回答呢？ Bagaimana kita menjawab kenapa es rasanya dingin? 我们该如何回答呢？冰为何是冷的呢？ Kenapa api rasanya panas? 火为何是烧的呢？ Pemahaman ini juga memberitahu kepada kita mengapa Allah itu penuh kasih setia. 这种理解要告诉我们，上帝为何是信实的。 Kesetiaan daripada Allah bukan oleh karena tindakannya. 上帝之所以信实，不是因为他的作为， Kesetiaan Allah adalah oleh karena identitas dirinya. 他之所以信实，因为是他自己的本质。 Karena karakter dari es pasti dingin. 因为冰的品格一定是冷， Karakter dari api pasti panas. 火的本质一定是热的。 Demikian juga dengan karakter daripada Allah kita. 上帝的本质也是如此， Penuh dengan kasih setia. 是充满了慈 Bapak 爱。 Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Alkitab juga memberitahu kepada kita, 圣经也告诉我们说， sekalipun kita tidak setia, 我们纵然失信， Tuhan tetap setia. 上帝仍然是可信的， Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. 因为他不能背叛他自己。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Ini 妹， sesuatu penghiburan kekuatan bagi kita. 这对于我们来说是一种安慰 Ketika 鼓励 kita。mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. 当我们认识我们所敬拜的上帝是谁， Firman Tuhan juga memberitahu pada kita, 上帝的话语告诉我们说， kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. 上帝的信实每天早晨都是新的。 Apa artinya kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi? 上帝的信实每天早晨是新的，是什么意思 Itu 呢？ artinya kasih setia Tuhan selalu hadir bagi kita setiap pagi, setiap saat, setiap hari. 这代表说，上帝的信实永远与我们同在，无时无刻的与我 Hanya 们同 saja 在。 kasih setia Tuhan kadangkala kita sadari, kadangkala kita tidak sadari. 只是有时候我们察觉到，有时候我们没有发现到。 Kasih setia Tuhan bisa saja hadir berupa berkat dengan pintu yang terbuka lebar. 上帝的慈爱有时候是通过敞开的门，或者是祝福。 Namun kasih setia Tuhan juga kadangkala hadir melalui kesulitan yang membentuk iman kita sehingga semakin bergantung kepada Tuhan. 但是上帝的慈爱也借着种种的困难与试炼塑造我们，好让我们更依靠他 Hal。ini memberitahu pada kita bahwa kasih setia Tuhan itu kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. 这告诉我们说，上帝的慈爱与信实有时候不按照我们所想的， Tetapi tetaplah percaya bahwa kasih setia Tuhan itu nyata baru tiap pagi. 但是我们必定要相信上帝的慈爱与信实每天早晨是新的，是真实的。 Minggu lalu saya tidak bersama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah. 上个星期我没有和弟兄姐妹们一起参加崇拜， Karena hari Sabtunya saya menghadiri wisuda daripada putra saya, anak saya. 因为星期六我参加了我儿子的毕业典礼。 Ya, sebagai orang tua saya bersyukur kepada Tuhan dia sudah lulus sarjananya. 身为父母，我觉得很感恩，因为他可以获得了他的学位。 Nah, sebagai orang tua saya juga bangga karena prestasinya
dari jurusan yang dia ambil, dia predikat pertama di dalam jurusan yang dia ambil. 我也觉得很骄傲，因为在他的系上他是优等生。 Atau dia menjadi mahasiswa terbaik di jurusannya. 换句话说，在他的系上他是第一名的。 Ini adalah sesuatu momen yang sangat indah dan sangat menguatkan saya. 这对我来说是非常美好、令我坚固的一种时刻。 Seakan-akan Tuhan ingin memberitahu pada saya, inilah hadiah hari ayah buat kamu. 这好像上帝对我说：“这是你父亲节的礼物。” Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Namun di tengah-tengah kebanggaan ini, 但从我觉得这些骄傲的背后， namun saya juga harus menghadapi sebuah realita. 我必须要面对一个现实， Oleh karena sebelumnya dia mendapat beasiswa 因为之前他得到了奖学 dan 金， berkewajiban untuk bekerja di Singapura selama 3 tahun. 他必须在新加坡工作3年。 Pas kondisi sekarang ini kesulitan mendapat pekerjaan. 刚好现在的情况在新加坡很难得到工作， Karena kuota untuk pekerja asing di perusahaan-perusahaan yang ada itu terbatas. 因为对于外籍员工来说，工作的配额是有 Bapak 限 Ibu 的。 Saudara, ini sebuah realita yang juga harus saya sampaikan. 这是我必须告诉我们的一种现实的情况。 Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan baik-baik. 但是如果你们仔细观察， Setiap tahap kehidupan kita, 在我们每个生命的过程， kalau kita perhatikan baik-baik, 如果我们仔细观察， pasti ada tantangan demi tantangan yang akan kita jumpai. 我们必须会面对种种的挑战。 Anak setelah tamat kuliah ingin cari pekerjaan. 我们的孩子毕业了要找工作， Setelah mendapatkan pekerjaan, 得到了工作， kita juga pikir nanti pasangan hidupnya bagaimana. 我们又为他的配偶烦恼。 Kalau dia sudah punya pasangan hidup, 如果他有了配偶， kita juga berpikir kira-kira keluarganya nanti baik-baik atau tidak. 我们又为他的家庭而烦恼。 Kalau dia nanti sudah punya anak, bagaimana juga dia mendidik anaknya. 如果有一天他有了孩子，他该如何管教他的 Bapak 孩 Ibu 子呢？ Saudara, kalau kita terus mengkhawatirkan hal ini, tentu saja khawatir tidak akan ada habis-habisnya. 如果我们一直这样想，那么我们的忧虑是永无止境的。 Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, 所以我们必须要知 sama 道一件 seperti 事， Tuhan yang sudah menyertai kita selama ini, 就好像上帝一直以来都与我们同在 kasih，setia Tuhan juga akan tetap hadir di dalam seluruh kehidupan kita dan keturunan kita. 上帝的信实也必须陪伴着我们每一个生命的过程，甚至我们的下一代。 Pengenalan kita akan Tuhan yang baik itulah memberikan pengharapan bagi kita. 我们对上帝正确的认识，给我们盼望。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kondisi Anda sekarang ini. 弟兄姐妹，我不晓得你们现在的情况， Mungkin Anda juga sedang khawatir akan sesuatu. 可能你为了某件事而忧虑， Ada masalah keluarga yang belum selesai. 有尚未解决的家庭问题， Ada pergumulan ekonomi yang belum diselesaikan. 有还未被解除的经济压力， Ada sakit penyakit yang belum dipulihkan. 有还未得到痊愈的疾病， Ada masa depan yang juga belum jelas. 还有未知的未来。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. 但是上帝的话语今天告诉你和我， Pengharapan tidak menunggu semua masalah selesai. 盼望不需要等到所有的事情都解决之后， Pengharapan lahir ketika kita mengingat siapa Tuhan yang beserta dengan kita. 盼望是在我们回想起上帝是谁的时候而产生的。 Ini bukan sugesti diri kita. 这不是一种心理暗 Ini 示， bukan sekedar berpikir positif. 也不是一种正向的想法， Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. 但这是上帝的话语。 Tuhan itu setia. 上帝是信实的， Kasih setianya tidak berkesudahan. 他的慈爱永不止息， Rahmatnya tidak pernah habis. 他的怜悯永不断绝， Kesetiaannya selalu hadir tiap pagi. 他的信实每天早晨都是新的。 Oleh sebab itu marilah kita sama seperti Nabi Yeremia yang berkata, 所以我们要像先知耶利米这样说： hal-hal inilah yang kuperhatikan. 我想起这些事， Oleh sebab itu aku akan berharap.
心里就有了指望。 Ini poin yang pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua. 第二点， Mengingat kasih setia Tuhan meneguhkan iman. 纪念上帝的慈爱与信实，使信心得以坚固。 Ayat selanjutnya berkata, Tuhan adalah bagianku. 下一节说：“耶和华是我的份， Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 因此我要仰望他。” Di sini Yeremia tidak berhenti hanya mengenal Tuhan itu baik. 耶利米没有停止在认识上帝是良善 Dia 的， melangkah lebih jauh lagi dan berkata, Tuhan adalah bagianku. 他更进一步的宣告说：“耶和华是我的份。” Oleh sebab itu di sini kita bisa melihat ada perbedaan mengenal Tuhan dan memiliki Tuhan sebagai harta yang paling berharga. 我们可以看到，认识上帝与视上帝为至宝有重要的区别。 Banyak orang hanya mengenal Tuhan secara intelektual. 有很多人只是在知识上认识上帝， Mereka tahu Tuhan itu penuh kasih dan berkuasa. 他们知道上帝是慈爱的，是有大能的， Bahkan dia bisa menjelaskan tentang siapa Tuhan itu. 甚至他能够解释得很好关于上帝是谁。 Tetapi masalahnya ketika badai hidup datang, 问题是，当人生的风暴来 iman 临的时 mereka 候， goyah. 他们的信心就开始动摇 Pertanyaannya 了。 adalah mengapa bisa demikian? 问题是为什么会发生这样的事 Karena 呢？ pengetahuan mereka tentang Allah itu benar, belum tentu mereka memiliki Tuhan sebagai harta yang paling berharga. 因为他们认识上帝的知识，不等于以视上帝为生命最宝贵的产业。 Perhatikanlah tentang Nabi Yeremia. 我们来看耶利米先 Di 知， tengah-tengah Yerusalem yang hancur dan masa depan yang suram. 在耶路撒冷已经被毁灭，甚至很黑暗的未来当中， Dia berkata, Tuhan adalah bagianku. 他宣告说：“耶和华是他的份。” Dia tidak berkata, kerajaanku adalah bagianku. 他没有说我的国就是我的 Dia 份， tidak berkata, keluargaku adalah bagianku. 他也没有说我的家庭是我的 Dia 份， tidak berkata, pelayananku adalah bagianku. 他也没有说我的侍奉是我的份， Karena dia tahu semuanya itu akan berlalu. 因为他知道这一切都会过去， Semuanya itu bersifat sementara. 这一切都是暂时性 Namun 的。 ada satu hal yang tak dapat dirampas oleh siapapun, yaitu Tuhan itu sendiri. 但是有一件事是任何人无法抢夺的，就是上帝本身。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Dalam 妹， bahasa aslinya bagian itu adalah bahasa Ibrani helek. 在原文就是希伯来文那个分的字就是 helek， Artinya bagian warisan, milik pusaka ataupun hak milik. 意思说是产业中的分额，或者是基业，或者是得着的产业。 Di dalam perjanjian lama, 在旧约的时代， ketika tanah Kanaan dibagi kepada suku-suku bangsa Israel, 当迦南地分给以色列的各支派的 tetapi 时候， suku Lewi yang melayani Tuhan tidak mendapat bagian tanah. 但是侍奉上帝的利未支派没有得到任何的产业。 Namun Tuhan berkata kepada suku Lewi, 但是上帝对这些利未人说 dialah bagian dan warisan mereka.：“ 我就是你的份， Tuhan sendirilah yang menjadi milik kekayaan mereka. 上帝就是他们的产业。” Inilah yang dimaksud oleh Nabi Yeremia di dalam tulisannya. 这就是耶利米先知所要表达的意思， Seakan-akan dia hendak berkata, 就好像他要说， sekalipun aku kehilangan kota, 即便我失去了我的城市， kehilangan rumah, harta, bahkan masa depan bangsaku, 失去了我的家园、我的家庭，甚至我的未来， aku masih memiliki sesuatu yang tidak pernah hilang, yaitu Tuhan itu sendiri. 但是我仍然拥有一个无法失去的东西，就是上帝自己。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， orang yang menjadikan Tuhan sebagai bagian hidupnya tidak lagi menggantungkan sukacita pada keadaan. 一个视上帝为生命产业的人，不把自己的喜乐依靠在环境之上。 Mari Bapak Ibu Saudara mencerna kalimat ini baik-baik.
让我们大家好好的消化这句话。 Orang yang menjadikan Tuhan sebagai bagian hidupnya tidak lagi menggantungkan sukacita pada keadaan. 一个视上帝为生命产业的人，不再把自己的喜乐建立在环境之上， Sebab keadaan bisa berubah, 因为环境可能会改变， tetapi Tuhan tidak akan pernah berubah. 但是只有上帝永不改变。 Amin, 阿门， amin. 阿门。 Ini sesuatu yang menjadi landasan kita yang kuat untuk mengerti kita hidup bukan berdasarkan pada situasi yang bisa berubah, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. 这是我们很重要的一种信仰基础。我们的生命不依靠可以改变的环境，而依靠永不改变的上帝。 Ada sebuah ilustrasi. 有一个故事， Seorang anak kecil kehilangan seluruh mainan di dalam rumahnya ketika rumahnya terbakar. 有一个小男孩呢，在一场大火中失去了他所有的玩具， Mainan-mainan kesukaannya yang selalu ia mainkan semuanya hangus terbakar. 他一直以来很喜爱、很喜欢玩的一些玩具，全部都烧光了。 Semua orang mengira dia pasti akan menangis. 每个人都觉得他一定会嚎啕大哭， Tetapi ternyata dia tidak menangis. 但是原来他没有哭。 Lalu orang bertanya kepada dia, 然后有人问他说 "Mengapa kamu tidak menangis padahal mainan kesukaanmu itu semuanya habis terbakar?" 为什么你的玩具烧光了，你不哭呢？ Lalu dia mengatakan sebuah kalimat, 他说了一句话： "Mainanku benar habis terbakar, 确实我的玩具已经烧光了， tetapi papaku bisa membelinya kembali. 但是我的爸爸还会买新的给我， Papaku masih ada." 我的爸爸还在。 Ini memberikan juga pemahaman kepada kita. 这种理解告诉我们 Kalau 说， kita mengetahui segala sesuatu berasal daripada Tuhan, 如果我们理解我们所拥有的一切来自于上帝， apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, 我们的生命无论发生什么事， kehilangan apapun yang terjadi dalam dunia ini, 无论我们失去了什么， kalau kita mengerti Tuhan itu masih ada, 如果我们明白上帝还在， maka segala sesuatu Tuhan sanggup memulihkannya. 那么上帝能够为我们恢复 Bapak 一 Ibu 切。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐 selama 妹， Tuhan tetap menjadi bagian kita, 只要上帝是我们的产业， sesungguhnya kita belum kehilangan segala-galanya. 其实我们还没有失去一切。 Iman sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki. 真正的信心不取决于我们所拥有的， Iman sejati bergantung pada pribadi yang kita miliki. 真正的信心取决于我们所拥有的是谁。 Ketika Tuhan menjadi bagian kita, 当上帝成为我们的份， maka damai sejahtera daripada Allah tidak akan menggoyahkan iman kita. 那么我们拥有一个无法被动摇的平安。 Ini poin yang kedua. 这是第一点，第二点， Poin yang terakhir. 最后一点， Mengingat kasih setia Tuhan mendorong kita mencari kebaikannya. 纪念上帝的慈爱与信实，使我们在一切处境中寻求他的美善。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ketika Tuhan sudah menjadi bagian kita, 当上帝已经成为我们的产业， maka respon kita bukan lagi mencari Tuhan. 那么我们的回应不再是寻找上帝， Seperti orang yang kehilangan arah. 就好像没有方向的人。 Tetapi yang kita cari adalah 但是我们所寻找的是， kebaikan Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi. 在每个所发生的事情的背后的上帝的旨意。 Ayat 25 memberitahu pada kita, 3章25节告诉我们说， Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 凡等候耶和华，心里寻求他的，耶和华必施恩给他。 Apa artinya mencari Dia? 寻求他是什么意思 Kata 呢？ mencari Dia di sini bukan berarti manusia mencari Tuhan. 寻求在这里不代表是人类去寻找上帝， Karena secara teologi yang benar, Tuhanlah yang datang mencari kita. 在正确的神学理论是上帝寻找我们。 Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
当亚当和夏娃陷入罪中， Tuhanlah yang sendiri datang mencari mereka. 是上帝主动的寻找他们。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan sudah menemukan kita. 上帝已经找到了我们， Namun Tuhan juga hendak kita mengerti. 但是上帝也要我们明 Di 白， balik segala sesuatu yang terjadi, 在一切所发生的背后， kita mencari kebaikan Tuhan di dalam segala situasi yang terjadi. 在任何环境中的背后，我们都寻找上帝的美 Orang 善 yang。 mencari kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan, hatinya pasti akan berbeda. 在任何环境中都寻找上帝美善的人，他的心灵的境况一定是 Ketika 不一样 orang 的。 lain melihat itu masalah besar, 当别人看到那是一个大问题， dia akan melihat ada penyertaan Tuhan di dalamnya. 他看见了上帝的同在与保守。 Ketika orang lain melihat air mata, 当其他人看见了眼泪， dia melihat ada maksud dan tujuan Tuhan di balik ini semua. 他看见了在这些背后上帝的旨意。 Ketika orang lain melihat pintu sudah tertutup, 当其他的人看到门已经被关闭了， sesungguhnya dia mengerti Tuhan sedang membuka pintu yang lain terbuka lebar. 但是他相信上帝正在为他预备一扇更大、更美好的门。 Mengapa kita bisa berpikir demikian? 我们为什么会这样子想呢？ Karena Tuhan itu baik. 因为上帝是良善的。 Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan bukan kadang-kadang baik. 上帝不是偶尔良善， Tuhan selalu baik. 上帝每时每刻都是良善的。 Bahkan ketika kita belum mengerti apa yang sedang Ia kerjakan. 甚至当我们还未明白他的作为， Itulah yang Yeremia alami. 这是耶利米先知所经历的。 Sekalipun situasi begitu sulit, 即便情况很难， mulutnya tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. 他仍然可以说出耶和华是良善的。 Masalah waktu itu belum dipulihkan. 刚才那时的事情还未解决， Penderitaannya belum berakhir. 他的苦难还未结束， Tetapi dia memilih percaya. 但是他选择相信， Ada kebaikan Tuhan yang sedang bekerja. 在这个背后有上帝的良善正在工 Sekalipun 作。 sekarang ini matanya tidak bisa melihat. 即便现在他的眼睛还看不见， Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kita tidak perlu menunggu mengerti seluruh rencana Tuhan untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu baik. 我们不需要去明白上帝所有的计划来得到总结，上帝是良善的。 Tuhan itu baik di dalam segala keadaan. 在任何环境中，上帝是良善的。 God is good all the time. 上帝在任何时刻都是良善的， All the time, God is good. 在任何情况下，上帝都是良 Pemahaman 善的。 ini cukup untuk menghibur dan menguatkan kita. 这样的理解可以安慰我们，可以兼顾我们。 Inilah yang dimaksud dengan mencari Tuhan. 这就是寻求上帝背后的意义， Mencari Tuhan di dalam segala keadaan. 就是在一切处境中寻求上帝。 Bapak, Ibu, Saudara, adakah kesulitan yang sedang Anda alami? 弟兄姐妹，你是否也正在经历苦难呢？ Carilah kebaikan Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. 在一切所发生的事情背后，你们要寻找上帝的美善。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ingatlah kalimat ini baik-baik. 你们要记住这句话。 Bagi orang yang memiliki Tuhan, 对于那些拥有上帝的人， tidak ada penderitaan yang sia-sia. 没有一个苦难是突然的， Tidak ada air mata yang terbuang sia-sia. 没有一滴眼泪是白费 Tidak 的， ada penantian yang tanpa tujuan. 没有一个等候是毫无意义的。 Kasih setia Tuhan selalu hadir bekerja. 上帝的慈爱始终在运行， Bahkan ketika tangannya belum terlihat. 甚至当我们看不见他的手的时候， Oleh sebab itu, 所以 teruslah berharap. 我们要一直盼望， Karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. 因为上帝的慈爱永无止境， Tetaplah teguh. 我们依然要坚定， Karena Tuhan adalah bagian yang tidak akan pernah bisa dirampas. 因为耶和华是我们的份，别人无法抢走。 Yang ketiga, 第三，
teruslah mencari kebaikan Tuhan 要不断的寻求上帝的美 di 善， balik setiap peristiwa yang terjadi. 在每一个发生的事情的背后。 Saya rindu firman Tuhan hari ini menghibur, menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. 我渴望今天上帝的话语可以安慰大家，可以兼顾大家。 Berkat terbesar daripada Tuhan bukanlah hidup tanpa pergumulan. 上帝所赐最大的祝福，不是一个没有挣扎、很安逸的生活， Melainkan mata yang sanggup melihat Tuhan tetap bekerja di setiap pergumulan kita. 而一双能够在挣扎中看见上帝依然在动工的眼睛。 Sebagai kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini. 作为今天上帝话语的总结， Ya, kita akan mendengarkan sebuah cuplikan lagu. 我们来看一段影片。 Dan saya mengharapkan kita memperhatikan setiap lirik lagu yang ada. 我希望大家可以注意这首歌的歌词。 Silakan. Kala ku tak mengerti jalan Tuhan, kala hatiku lemah dan bertanya, ku pandang salibmu, ku ingat kasihmu, ku tahu engkau baik bagiku. Ku tetap percaya hatimu Tuhan, walau jalanmu belum ku pahami. Kau setia, kau tak pernah tinggalkan, hidupku aman dalam tanganmu. Saat ku tak melihat, ku tetap percaya, sebab hatimu baik selamanya bagiku. Ku tetap percaya hatimu Tuhan, walau jalanmu belum ku pahami. Kau setia, kau tak pernah tinggalkan, hidupku aman dalam tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih. Di dalam segala keadaan, situasi yang bagaimanapun kami hadapi, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menghibur, menguatkan setiap kami. Tuhan juga menolong setiap daripada saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka. Mereka boleh mengerti hati Tuhan yang baik selalu hadir menyertai mereka. Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka. Sehingga hari-hari yang mereka lalui penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera daripada-Mu. Bapa, kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.